Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam COVID-19. PKP masih diteruskan lagi sehingga tak tahu bila. Jadi mahu tidak mahu pengajaran-pengajaran akan diteruskan dari rumah. Jadi bersama saya, Cikgu Azman Rezki, kita laksanakan pengajaran-pengajaran di rumah SMK Kusel. Saya Cikgu Azman Rezki, seorang guru matematik biasa sahaja di SMK Kusel. Saya juga seorang jurulatih utama Kebat Kebangsaan Matematik. Baru 18 tahun menjadi cikgu dengan tagline saya, matematik itu kacang. Dan hari ini PDPR SMK Kusel bersama saya menekankan topik pertama tingkatan 5, tajuk ubahan. Bab 1, ubahan. Bahasa Inggeris panggil variation. Dan pada hari ini cikgu nak berkongsi dengan murid-murid semua salah satu subtopik dalam topik ini. Iaitu ubahan langsung. Untuk pengetahuan murid-murid semua, topik ini ada 4 subtopik. Yang pertama berkaitan dengan ubahan langsung. Yang kedua, ubahan tercantum. Yang ketiga, ubahan songsang. Dan yang keempat, ubahan bergabung. Apakah perbezaan keempat-empat ubahan ini? Kita akan pelajari dalam topik ini dengan lebih baik. So, untuk hari ini, cikgu akan menekankan topik ubahan langsung sebagai sesi pengajaran kita untuk kali ini. Apa yang akan dipelajari dalam topik ini? Jadi pada hari ini cikgu nak berkongsi kamu semua mengenal pasti kuantiti yang berhubungkan antara satu sama lain. Diberikan situasi dan kita mengeluarkan maklumat apakah situasi yang terlibat dalam perkara ini. Yang kedua, menentukan hubungan dua pemilih ubah tersebut. Sama ada langsung, songsang, tercantum atau bergabung. Tapi pada hari ini kita menekankan topik berkaitan dengan langsung. Yang ketiga, mencari persamaan ubahan dan pemalar suatu ubahan. Dan yang keempat, menggunakan konsep ubahan untuk menyelesaikan ubahan langsung. Inilah dia 4 perkara yang akan anda pelajari pada murid-murid sekalian. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan situasi yang melibatkan hubungan perubahan antara kuantiti. Contohnya, perjalanan dengan tambang. Kita naik teksi dari A ke B. Berapa jaraknya dan berapa tambahnya? Adakah semakin jauh jaraknya maka tambah semakin tinggi, ataupun semakin jauh jaraknya tambah semakin rendah, ataupun yang bagaimana? Yang kedua contoh, jumlah faedah yang kita perolehi mengikut tempoh apabila kita menyimpan sejumlah wang dalam bank. Contoh kita simpan RM50,000 selama 5 tahun. Berapakah faedah kita dapat? Dan kalau kita tambahkan simpanan kita, adakah faedah kita akan bertambah juga? Itulah yang kita pelajari dalam topik ini. Kita lihat dua situasi. Situasi pertama, luas dinding dan jumlah cat yang akan digunakan. Cuba bayangkan, rumah kita, dinding bilik sekian-sekian besar, berapa cat digunakan? Tapi kalau kita nak cat satu rumah, adakah cat yang diperlukan lebih banyak atau lebih sikit? Dalam topik ini, kuantiti yang pertama adalah bergantung kepada luas mana dinding tersebut. Kalau dinding tersebut luas, meningkat, maka kuantiti cat dah tentulah akan bertambah, meningkat. Tapi kalau luas dinding semakin mengecil, maka kuantiti pun semakin mengecil. Yang kedua, contoh saya seorang guru nak semak kertas latihan anda, kertas soalan anda. Bila waktu ujian, kita kutip, cikgu nak menanda kertas kamu. Katakan kelas A ni hanya ada 10 pelajar. Agak-agak cepat ataupun tidak saya nak menanda kertas kamu tu? Tentulah cepat kan, maksudnya semakin kecil bilangan pelajaran kelas, maka semakin pantas saya menanda. Tapi kalau kelas tersebut ada 40 orang, bertambah dari 40 orang, jadi masa untuk setanda pun bertambah. Jadi kes di sini ialah bergantung pada bilangan pelajar. Semakin bertambah bilangan pelajar, maka semakin tinggilah, semakin jauhlah, semakin lamalah masa seperlukan untuk menanda kertas kamu. Ubahan langsung, direct variation. Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemilik ubah
Biasanya kita gunakan pelebah X dan Y, tapi tak semestinya. Boleh juga guna sebarang huruf P, Q, R, S, ikut suka kita. Okey, dengan keadaan apabila yang pertama, jika suatu pemilih ubah Y itu meningkat, maka pemilih ubah X juga akan meningkat. Sebaliknya, jika pemilih ubah Y itu menurun, maka pemilih ubah X juga menurun. Maksudnya di sini lah, ubahan langsung menyaksikan kalau satu naik, satu lagi akan turut naik. Kalau satu turun, maka satu lagi akan turun. Okey, apa lagi contoh yang ada dekat muka bumi ni? Contoh dalam Malaysia ni lah, hari-hari ni. Okey, apa contoh? Okey, contoh paling mudah ialah bila harga minyak naik, maka harga barang pun akan naik. Itu ubah langsung. Bila harga minyak turun, maka harga barang pun akan sedikit turun. Okey, ataupun bila harga barang naik, maka bukanlah darah kita naik. Okey, kalau harga minyak naik, harga barang naik, maka apa? Fikir. Okey, kalau harga barang naik, apa jadi? Apa yang akan naik lagi? Okey, kos sara hidup akan naik juga. Contoh begitu. Alright? Okey, dan sebagainya. Fikir ya. Fikir sendiri. Okey, dalam kepala ni fikir, duduk dan dia fikir, okey, apa benda kat dunia ni yang mana bila aku buat, bila benda tu bertambah, satu lagi akan bertambah. Okey. Alright? Alright, okey. Bagaimana menentukan suatu ubahan langsung? Okey, contoh. Diberi jadual masa T minit, okey, masa 3 minit, 6 minit, 9 minit, 12 minit, jarak. Ini orang berlari ni, contohnya. Okey, jadual menunjukkan jarak dilalui. Kita tinggal tentang jarak. Jadual menunjukkan jarak dilalui oleh sebuah kereta 30 minit. 12 minit tu berapa jaraknya? Okey, 3 minit 12 km, 6 minit 24 km, 9 minit 36 km, 12 minit 40 km. Adakah dia berubah secara langsung ataupun tidak? Macam kita test, yang kita nak uji. Caranya mudah, di mana untuk menentukan suatu tu ubah langsung ataupun tidak, kita bahagikan dua kata tersebut dan pastikan jawapan yang dapat adalah sama. Contoh, masa 3 minit, jarak 12 minit. Berapa perubahannya? Okey, sebuat X bagi Y bagi X, Y bagi T. Okey, 12 bahagi 3 dapat 4. Test yang kedua pula. Masa 6 minit, jarak 24. So 24 bagi 6, 4. 36 bagi 9, 4. 48 bagi 12, 4. Bila semuanya seragam sahaja, bermaksud itu adalah ubahan langsung. Faham ya? Itu cara dia. Ubahan langsung adalah, pembeli ubahnya adalah seragam sahaja. Okey. Jadual. Okey, begini. 2, 50, 4, 100, 5, 25, 8. Sekali pandang macam ubah langsung, sebab bila X meningkat, Y pun meningkat. Nampak tu kan? Tapi kita kena test ingat dulu. Test dulu. Okay, so yang pertama, 50 bahagi 2, 25. 100 bahagi 4, 25. Okay, seragam. 125 bagi 5, 25. Seragam. 200 bagi 8, 25. Seragam. So bila semua seragam, maksudnya ubah langsung. Pandai. Okay, itu cara dia. Satu contoh lagi. Okay, sekali pandang nampak masa 3, 6, 9, 12. Okay, masa meningkat. Yang Y pun meningkat juga. Okay, langsung ke tidak ni? Kita kena test. So macam mana nak test? Okay, macam ni ya. Pandai tadi ya. 45 bagi 3, 15. 90 bagi 6, 15. 180 bagi 9, 20. Tak seragam tu. Macam mana? Okay. 34 bagi 12, 18. Tak seragam lah. Ada 15, ada 18, ada 20. So macam mana ni? Langsung ke tak? Tidak langsung. Okey, langsung mesti dia seragam saja. Faham ya? Okey, sambung. Okey, sekali lagi satu contoh. Ni tengok masa dia. X dia makin turun. 17, 14, 11, 8 makin kurang. Dia Y pun nampak makin kurang tu. 25.5, 21, 16.5, 12. Makin kurang ni kan? Langsung ke tidak? Sama macam tadi. So yang pertama kita bahagi 1.5. Yang kedua kita bahagi 1.5. Yang ketiga kita bahagi 1.5. Penentu terakhir ni 12 bahagi 8, 1.5 juga. Bermaksud ini adalah ubahan langsung. Tetapi bila Y turun, X turun. Ini langsung.
Okey, kita sambung. Seterusnya, bagaimana untuk kita menulis suatu situasi ubah langsung ke bentuk persamaan? Okey, dalam matematik, kita kena selalu faham bagaimana untuk menulis satu ayat tu ke dalam bentuk ayat matematik. Contoh. Okey, contoh. Ali membayar RM10 untuk membeli 2 bungkus gula-gula yang berharga RM3 setiap satu. Berapakah baki yang akan Ali perolehi? Macam mana tu ayat matematik ni? So kita kena faham soalan tersebut, faham situasi, fikirkan sejenak macam mana cara proses dia, dan kita akan dapat ilmu, kita akan dapat idea bagaimana untuk menukar pada ayat panjang tersebut pada ayat matematik. Okay? So itulah juga kita belajar dalam topik ni. Okay? Contoh, Y berubah secara langsung dengan X. Dalam topik ini, topik ubahan ini, kita akan diperkenalkan dengan satu simbol berbentuk ikan, berudu, dipanggil alpha. Kejap saya tunjuk contoh dia, contoh bentuk dia. Okey. Dia kata Y berubah. Y berubah. Bila nampak perkataan berubah, simbol ikan bentuk ini. Inilah simbol dipanggil simbol alpha. Mewakili topik ubahan ni, kita guna simbol ini. So Y berubah secara langsung. Bila secara langsung, dia lurus sebaris saja, tak ada pecahan, tak ada apa-apa. Okay? So Y berubah secara langsung dengan X. Itu ayat matematik dia. Okay, ayat panjang, Y berubah secara langsung dengan X. Simbolnya begitu saja, Y alpha X. Faham ya? Okay, lagi sekali. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Maksudnya ialah X kuasa 2. Bentuk itu. Okey, lagi sekali. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. So, Y berubah kuasa 3X. Bermaksud X kuasa 3. Dan seterusnya, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Y berubah langsung punca kuasa berbentuk topi tu. Okey, jadi kena faham ayat ni. Bentuk langsung ialah dia lurus sebaris, tidak ada pecahan. Okey? Okey. Test tengok. Y berubah secara langsung dengan 5 kali X. Macam mana ayat dia? Macam mana? Okey, Y berubah langsung dengan 5 kali X. Maksudnya apa tu ni? 5 kali X. Maksudnya X tu ada 5 kali. Saya tulis macam mana? 5X. Okey, itu ayat dia. Seterusnya, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 tambah 8. Ini simple saja, senang je bagi ya. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 salin sahaja, senang kedak kata. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa. Bentuk topi juga tapi ada 3 di depan. Okey? Faham tu? Okey, yiha, pandai. Okey, lagi sekali. Y berubah secara langsung dengan 3 kali X tambah 5. Oh yo, macam mana ni? Y berubah secara langsung 3 kali X tambah 5. Maksudnya X tambah 5 tu ada 3 kali. Macam nak tulis? 3 kali X tambah 5. Gitu. Okey? Yiha. Okey. Seterusnya, Y berubah secara langsung dengan X tolak 2 kemudian dibahagi dengan 3. Ni kena faham ayat ni betul. Dia kata Y berubah secara langsung, tak salah, dengan X ditolak 2 kemudian dibahagi dengan 3. Macam mana ayat ni? Adakah X tolak dan 2 bahagi 3? Adakah X tolak 2/3? Ataupun X tolak 2/3? Mana tu? Kena faham ayat tu betul-betul kan? Perkataan ni lah kemudian, bermaksud akan berlakulah X tolak 2 dahulu, baru diikuti dengan bahagi 3. So, Y berubah secara langsung dengan X tolak 2 bahagi 3. Itu ayat dia.
Okay, jangan buat X tolak 2 per 3 lah. Sebab dia kata X tolak 2 kemudian. Okay, dia ada syarat tu. Okay, sama-sama dapat bentuk gini. Betul, yiha. Okay. Tuliskan hubungan step berikut dalam bentuk ubahan. Lagi sekali. Y berubah selangsung dengan kuasa 2X. Ini senang dia macam tadi lah. Okay, gitu. Yiha. Y berubah selangsung dengan kuasa 3X. Tadi kita buat tadi dah. Okay, yiha. Itu saya. Okay. Y berubah langsung dengan X tambah 10. Senang je ni. Kan? Y berubah langsung dengan X tambah 10. Tambah 10 je. Yiha je. Okay. Pandai faham tak? Okay, so kena faham bahawa kalau ubah langsung, Y berubah bentuk ikan tu selangsung lurus sahaja berbentuk X tersebut. Kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, X bahagi 2 ke, X tak kisah. Ikut ayat dia. Okay, tukar. Okay, kita tengok contoh lagi. Ini kalau bentuk kebat sikit. Isi padu, iaitu V, sebuah kubus berubah selangsung dengan kuasa 3 sisinya. Dalam kepala, jangan fikirkan benda lain. Bila sebut isi padu kubus, kita berfikir, kubus ni ialah panjang, darat, lebar, tinggi. Jangan. Kita ikut soalan dia bagi. Soalan kata, isi padu V itu berubah langsung dengan kuasa 3 sisinya I. Ikut tu je lah. So, V berubah secara langsung dengan kuasa 3I. Itu sahaja. Tak perlu cari panjang, lebar, tinggi. Dunia semua tu tak payah. Okay? Yang kedua, ini yang anda faham betul. Semakin bertambah penyertaan, maka semakin tinggi kutipan amal Q. Yang mana berubah ni? Yang mana bukan satu itu berubah, akan berubah yang lain berubah. Adakah P berubah langsung dengan Q ataupun Q berubah langsung dengan P ni? Kali kita cakap pasal apa sekarang ni? Okay? Tentang kutipan amal tu. Itu perkara pokok dia. Okay, kita rancang nak buat juga kata sihat ni, rancang nak buat kutipan amal. Jadi itulah perkara pokoknya. Maksudnya Q itu mesti bergantung pada P. Jadi maksudnya yang cakap Q akan bertambah tinggi jika ramai orang masuk, P masuk. Jadi ayatnya ialah Q berubah selangsung dengan P. Dia terbalik ya. Jangan buat P berubah langsung lah. Sebab kita bukan nak kira orang masuk berapa ramai, tapi kita hasil tu. Jadi hasil dia lah, hasil akan bertambah kalau orang ramai masuk. Okey. Tapi kalau kita kata contohlah, semakin tinggi hadiah pertandingan, maka semakin banyak jumlah penyertaan. Itu lain. Itu maksudnya ialah orang nak masuk-masuk bila hadiah tu tinggi. Jadi kena faham soalan betul-betul. Jangan silap. Okey. Jadi ini ialah kes ni ialah Q berubah selangsung dengan P. Yiha. Okey, siapa yang buat P berubah selangsung dengan Q, itu tak betul. Konsep salah. Okey. Faham ya? Okey, seterusnya kita nak bincang sikit tentang bagaimana selesaikan soalan yang melibatkan ubah langsung ni. Okey, anak-anak. Ada 5 step yang anak-anak kena ingat. Bapak banyak. Kan? Nampak je banyak, tapi senang sangat-sangat. Boleh ingat dalam kepala. Okey, so hari ni cikgu nak kongsi kamu. Inilah step yang kamu kena gunakan untuk topik ini dan topik-topik lain. Ubahan langsung, songsang, tercantum, bergabung, semuanya step yang sama. Ada 5 step. Contoh soalan. Diberi P berubah selangsung dengan Q dan P adalah 36 apabila Q sama 12. Soalan A. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey. Step pertama. Tulis ke bentuk persamaan ubahan yang simbol ikan tadi, simbol alpha tadi. So dia kata P berubah secara langsung dengan Q. Tu ayat pertama dia. Itu step pertama. Tulis persamaan ubahan. Okey. Step yang kedua. Tukarkan persamaan ubahan ni daripada simbol ikan tersebut kepada simbol sama dengan. Akan timbul satu huruf iaitu K. Okay, bila tukar simbol ikan dan simbol sama dengan, akan ada huruf K tepi dia. K ni adalah permalah, maksudnya berapa kali ganda dia berubah. Maksudnya kalau P ni berubah, Q akan berubah berapa kali ganda. K tu nilai tetap lah. Macam tadi kita buat tadi yang kita buat yang baki yang 4 dapat 25 tadi, itulah dia K dia. Okey, itu step kedua.
Step ketiga ialah gantikan maklumat PQ tu, berikan soalan bagi untuk menjadi nilai K tersebut. Okay, step dia. So dekat sini kita tahu P nya 36, Q 12. Ganti gitu. P 36, Q 12. Okay. So kita nak cek sekarang ni step ketiga ya. Ganti maklumat. Step yang keempat lah, selesaikan sampai dapat K tu berapa. So 36 bahagi 12 dapat 3. Jadi maksudnya sekali P berubah, 3 kali Q berubah. Maksudnya gitu, K tu. Okay, tu step ketiga. Dan step keempat, tulis semula sebutan yang kedua tadi. Step yang kedua tadi, cuma gantikan K dengan yang kita cari tadi. So jawapannya ialah P sama dengan 3Q. Okay, tu step dia. Okay, selesai. Ungkap. Inilah dia 4 step yang kena ikut. Step kelima macam mana? Kes yang berikutnya, soalan B. B kata, hitung nilai P apabila Q 18. Ini step kelima, iaitu mula-mula ambil step keempat tadi. Okay, gantikan dengan soalan. Soalan kata cari nilai P bila Q 18. Ganti 18 tu dekat situ. So P sama dengan 54. Yiha. Okay. C, cari nilai Q apabila P 300. Sama kes. Ambil step keempat tadi, ganti nilai. Di sini kali ni kita ganti nilai P tu. P kita tahu 300, Q tak tahu. So macam nak cari Q? Hilangkan 3 tersebut. Okay, 3Q. Operasi darab. Nak hilangkan darab, bahagi. So bahagi kiri kanan dengan 3. So dapatlah Q nya ialah 100. Itulah dia 5 step untuk buat soalan ini. Yang pertama, tulis ke bentuk persamaan, ubahan. Yang kedua, tukar simbol sama dengan ubahan kepada simbol sama dengan, ada huruf K. Yang ketiga, ganti nilai untuk cari nilai K. Yang keempat, tulis mula ungkapan, gantikan nilai K. Yang kelima, inilah dia. Okey? Senang kan? Step kan? Nampak banyak step tapi senang sangat-sangatlah. Don't worry, be happy. Okey. Diberi R berubah langsung dengan S kuasa 2 dan R kuasa 5 adalah S3. Sama kan? Step pertama, tuliskan R berubah langsung dengan kuasa 2S. S kuasa 2. Itu step pertama. Step kedua, tukar sama dengan akan huruf K tepi dia. Step ketiga, ganti. Okay, R135 S3. So pastikan 3 kuasa 2. Dapat 9. Nak hilangkan 9 tu, bahagi 9 kiri kanan, dapatlah K15. Dan step yang keempat, tulis mula R sama dengan 15 S kuasa 2. Selesai. Untuk ungkap, inilah dia 4 step kita guna. Untuk hitung nilai, step kelima. Just ambil step yang keempat ni, ganti-ganti saja. Okay, dia kata S26, gantilah. Selesai. Okay, dia kata R45375, gantilah. Selesai. Cuma pastikan jangan terlupa S kuasa 2 tu. Kuasa 2 yang lupa, takut tertinggal. Okey, ikut soalan. Okey, selesaikan. Ini baru dapat S kuasa 2. 30.25 tu S kuasa 2. Nak cari S saja, punca kuasakan. Dapat jawapan. Yiha. Boleh buat? Okey. Ingat balik First tadi, tulis ke bentuk persamaan ubahan. Step yang kedua, tulis persamaan sama dengan kadar huruf K. Step ketiga, ganti nilai P dan Q. Kalau soalan tu PQ lah, kalau SY lah, kalau PR lah, ikut soalan Okay. Kemudian step keempat, tulis mula persamaan 2 tadi, gantikan nilai K sahaja. Dan step kelima, guna step keempat tadi untuk buat cari nilai yang berikutnya. Okay. Dan dapatkan step kelima ni, 1, 2, 3, 4 tu kena buat. Okay. Alright, jom cuba latihan. Ada 3 latihan. Okay, soalan pertama, kedua, ketiga. 10 minit cukup lah. Okay, kita buat dulu. So, ada problem boleh tanya. Okay, boleh WhatsApp, boleh message Telegram. Okay, boleh call. Okay, alright. 10 minit Semak jawapan dan beri markah. Diberi P, W berubah langsung dengan punca kuasa 2 V dan W seperti ini. Soalannya gitu. Ungkap. Ini step dia. Okay, check semua jawapan Check jawapan.
Okey. Markah pertama, markah kedua. Selesai. Cari nilai. Okey, markah pertama, markah kedua. Okey, kalau ada bagi markah ya. Yang ketiga, yang pertama markah pertama, markah kedua. Okey, ini jawapannya. Nak hilangkan punca kuasa 2, kita akan kuasa 2 kat kiri kanan. Okey, alright, itu. Okey, check. Okey, markah pertama, markah kedua. Markah pertama, markah kedua. Markah pertama, markah kedua. Okey. Markah pertama, markah kedua. Soalan B, markah pertama, markah kedua. Soalan C, markah pertama, markah kedua. Okey, 3 soalan. Ada dapat markah penuh 18/18? Bagus. Yang dapat kurang tu, cari di mana kesalahan. Okey, biasanya sebab cuai je lah, kan tak pandai pun. Alright. Soalan berbentuk kebat lagu mana? Kan ni SPM kan bentuk kebat kan ni. Nak pula kerana format baru kan. Bentuk kebat lagu mana? Contoh soalan. Tu dia. Biasanya budak tengok, tulis banyak-banyak ni malas nak jawab. Susah. Mindset kata gitu. Nampak ayat panjang-panjang susah. Tinggal, tak nak jawab. Jangan gitu murid-murid semua. Baca dulu. Okey, pendapatan seorang pengusaha sekolah iaitu T bagi sesi dalam 2021 berubah selangsung dengan bilangan pelajar P yang menggunakan pendapatan tersebut. Diberi T 1000 bila P 40. Okey, senang kan? Keluar dari itu langsung tambah pendapatan T langsung dengan P. Senang ya? Okey, cuba 5 minit. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Markah pertama, markah kedua. B. Markah pertama, markah kedua. Dan C. Okey, C. Markah pertama, markah kedua. Okey, 6 markah. Next soalan. Sama juga Jangan kata susah. Baca dulu. Okey. Clue kata Y beri unjuk berubah secara langsung dengan P. Sama juga. 5 minit. Okey, cuba. Okey, 5, 4, 3, 2, 1, tetet. Okey. Dia kata kutipan akan dapat 36,000 jika maksima 450 orang peserta join seminar tersebut. Jadi berapakah yurannya? Yuran dia ialah RM80. Jadi Y sama dengan 80p. Yang kedua, target 450 orang join tapi hanya 415 lah. Berapa rugi dia? Saya first kena ganti. Ganti dapat 33,200. Berapa rugi dia? Okey, maksimumnya 450 orang. 450 orang adalah 36,000 kita cari tadi. Okey, so tolak dengan tu. Jadi dia rugilah 2,800. Okey. Lepas tu dia bila dia rugi dia buat promosi, so ramai orang masuk. Dapat 45,000, kurang 45,000, kurang 200 45,000. Maksudnya 4480. Hati-hati. Okey, jangan buat 45,000 ya. Hati-hati. 4480 sebab dia kata kurang 200 bila dapat 45,000. Okey, so markah pertama kedua dapat gitu. Kita berhenti. Susahnya. Mindset kata. Siapa fikir itu otak dia bodoh gitulah. Okey, so kena fikir positif. Baca soalan. Soalan kata luas tanah L berubah secara langsung dengan hasil darat panjang lebarnya X. Dah bagi dah. Okey, 5 minit, cuba. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Ni yang pertama ya. Ganti sajalah. Ini semua dia guna bentuk piawai. Dia bagi soalan dalam bentuk piawai. Kata 4 buat belajar. Okey. Kata 4 bentuk piawai kata 4 buat belajar. Bab 2. Okey, markah pertama, markah kedua. Ungkap je. Yang kedua, gantikan sahaja markah pertama, kedua. Cuma yang C ni dia bagi luas dalam cm. Yang atas kita buat dalam meter. Jadi kena tukar kepada meter dulu. Luas, panjang dan lebar. 1 meter
100 cm. 100 cm panjang, 100 cm lebar. Jadi 100 kali 100. Jadi 48,000 bahagi dengan 100 dan 100. Okay, kena faham ni lah. Kena faham betul-betul lah. Jangan silap. Jangan terus buat 48,000 bahagi tu ya. Jangan. Bahaya. Okey, dapatlah X 3.2 meter. Tapi soalan minta dalam sentimeter. Kena darab semula dengan 100 kali 100 tu. Okey, dapat 3.20 kali 10/4. Siapa buat sampai 3.2 ni, hilang tu markah. Sebab soalan minta bentuk cm. Hati-hati. Okey. Latihan pengukuhan. Nanti bila dah ada masa nanti, tengok buku teks muka surat 10. Latihan kendiri 1.1, tak payah buat semua. Okey, 3 soalan je. Soalan nombor 7, nombor 8, nombor 9. Salin dalam buku dan buat latihan tersebut. Okey, kalian suruh saya simak awal, snap gambar, hantar kat saya. Kalau tak nak, simpan dulu. Nanti bila buka sekolah semula nanti, kemudian datang ke sekolah nanti, saya akan semakkan. Saya akan semak. Okey, alright. So, selamat mencuba. Okey, jangan give up dulu, try dulu. Okey. Ada masalah, ada pertanyaan, tak faham atau apa saja, silalah jangan malu-malu. Telefon saya 019 4020 795 ataupun boleh WhatsApp, boleh Telegram saya. Kalau Telegram @Azman Rezeki. Okey, faham ya? Okey, so selamat belajar, selamat bertemu lagi pada topik yang akan datang, topik ubahan tercantum. So, selamat mencuba, semoga faham. Okey, tak faham, ulang lagi lah video ni sampai awak faham betul. Dan kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. #Kusel Excellent, #Matematik Kacang, #Covid kita belum menang, #kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.